بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق نفتح كل باب. تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Yang dimati pengurusi majlis, yang dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam Masjid, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam yang mulia ini dapat kita bersama dalam majlis ilmu membincangkan satu tajuk yang besar dalam kehidupan manusia ini, iaitulah tajuk halal dan haram dalam kehidupan kita. Kemudian ada satu lagi perkara tengah di antara halal dengan haram itu disebut dengan nama syubhat, perkara yang kesamaran. Jadi dalam dunia kita ni ada tiga saja hukum. Yang halal bayin, jelas. Yang haramnya juga sudah jelas. Yang tak apa jelasnya dia panggil yang syubhat, yang duduk di antara halal dengan haram. Kita kata ni halal ke haram. Maka bagaimana perimbangan yang perlu kita buat apabila timbul perkara seperti ini? Para jemaah sekalian, membincangkan tajuk ini adalah satu keperluan ataupun satu perkara yang penting kerana dia terlibat dengan kehidupan. Di atas dunia ini kita nak cari yang halal, sebab di akhirat nanti kita akan dihisab, kita akan dikira. Artinya implikasi halal dengan haram ini boleh dikatakan suatu perkara yang sangat besar, suatu perkara yang sangat wajib kita kena ambil berat, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam beberapa ayat yang selalu kita baca, di antaranya ayat surah Al-Baqarah 172, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ini ayat Allah Ta'ala perintah kepada kita, wahai orang beriman, makanlah daripada benda-benda yang baik, daripada apa yang kami rezekikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah kalau kamu hanya menyembah Allah Azza wa Jalla. Jadi ekor ayat ini dengan arahan Allah Ta'ala suruh kita kulu min tayyibat, makan yang baik. Maka siapa orang yang akan dengar kata, siapa orang yang akan ikut perintah, in kuntum iyyahu ta'budun, kalau kamu benar-benar menyembah Allah Ta'ala, maka makanlah yang baik. Ini ayat perintah, arahan yang merupakan satu kewajipan bagi manusia, bagi umat, bagi hamba-hamba Allah menyelesaikan masalah ini. Itu yang pertama. Ayat yang kedua, Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim.
wahai Rasul. Ini ayat ini perintah pada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka mana-mana ayat yang memerintah kepada Rasul, kalau ia bukan khususiyah, bukan perintah khas untuk mereka, bermakna itu perintah untuk umat. Kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Makan yang baik dan buatlah amal yang saleh. Inni bima ta'maluna alim, kerana aku, kata Allah, apa yang kamu kerja itu sangat mengetahui. Kemudian mari ayat yang seterusnya, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Allah Taala haram pada kamu bangkai, darah yang mengalir, daging babi dan semua benda yang disembelih bukan dengan nama Allah. Artinya tafsilat benda-benda yang haram Allah Ta'ala tidaklah sebut satu persatu, benda ni haram, benda ni halal. Maka yang disebut kepada kita iaitulah duduk di dalam kategori dua saja, yuhillu lahumut tayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Allah halalkan yang baik dan haramkan benda khaba'is. Coba tuan-tuan bayangkan, kalaulah semua benda nak disebut dalam Quran, yang halal sebut, yang haram sebut, agak-agaknya Quran kita ni berapa puluh jilid, agak-agak. Yang ada 30 juzuk ni pun tak berapa nak habis baca dah. Kau habis? Tak berapa nak habis dah. Tapi insya-Allah dengan mari bulan Ramadan yang tak lama lagi akan tiba ni, itu dia panggil Syahrul Quran, bulan kita ngaji Quran. Kena adalah persiapan daripada awal lagi. Tahun ni kena target siap-siap. Aku nak 3 juzuk ataupun 5 juzuk. Jangan target rendah, tak sampai. Kita nak tinggi. Kalau boleh setengah, hebat dah tu. Kalau boleh 2/3, lagi kuat. Kalau boleh semua yang kita cadangkan, itu lagi tinggi darjat. Baik. Maka kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir ketika menghuraikan ayat-ayat yang menyebut tentang perkara ini, beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala amiran ibadahul mu'minin, Allah Ta'ala telah mengarahkan hamba-hambanya yang beriman supaya makan daripada makanan yang baik. Allah nak suruh kita makan daripada makanan yang baik, daripada rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, dan syukur. Tengok, ambil yang baik, washkuru, itu yang syarat yang kedua, syukur. Makna apa makna syukur? Artinya kamu ambil yang baik, bawa budak ke jalan yang baik, syukur. In kanu abidah, kalau kamu itu betul-betul mengabdikan diri kepada Allah, maka kata Ibnu Katsir, makan yang halal itu sebab Allah Ta'ala terima doa kita dan terima ibadat kita. Ini syarat. Nak suruh Tuhan terima doa, nak suruh terima dia punya ibadat, maka makanlah yang halal. Sebagaimana kita makan yang haram menjadi penghalang daripada kabulnya doa dan ibadat, sebagaimana hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Nabi kata, wahai manusia, Allah Ta'ala itu tayyib, artinya Allah Ta'ala itu sempurna daripada segala kekurangan. Allah Ta'ala itu sempurna, bersih dia daripada segala kekurangan. Maka Allah tidak terima kecuali tayyib, benda yang baik juga. Jadi Tuhan tak akan terima kecuali perkara yang baik. Maka Allah SWT telah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman dengan apa yang diperintahkan kepada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi Tuhan perintah kepada kita seperti perintah pada Rasul, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Jadi perintah ini, wahai Rasul, makan yang baik, dalam ayat yang telah kita baca di awal tadi. Summa dzakara ar-rajul, kemudian Nabi kita sebut laki-laki, termasuklah perempuan. Kadang-kadang orang perempuan disedih, kata laki-laki je sebut, perempuan tak sebut. Jadi ada perkara dalam bab hukum Tuhan sebut satu je, sebut laki-laki. Kita kena ingat, Nabi sebut dalam hadis ini zakar ar-rajul, dia sebut orang laki-laki. Apa makna? Orang perempuan tak sebut lah.
Orang perempuan akan disebut khas di dalam ayat-ayat yang menyentuh tentang beribadat khusus. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal aizu. Orang laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman, laki-laki yang berzikir, perempuan yang berzikir, laki-laki yang berpuasa, perempuan yang berpuasa, laki-laki yang sedekah, perempuan yang bersedekah. Sebab ini merupakan ibadat, galakan ibadat khas. Sebab orang perempuan perlu kepada pahala sebagaimana mereka perlu juga orang laki-laki memerlukannya. Jadi jangan rasa susah hati. Jadi dalam hadis ini Nabi kita sebut yutilus safar as'a aghbar. Seorang itu jauh dia punya pengembaraan, berjalan jauh mengembara, rambut dia kusut masai tak terurus. Mungkin orang musafir zaman dulu, orang musafir zaman hari ini jangan kata nah, musafir dengan tak musafir pun sama, ada sikat rambut lah, ada alat lengkap. Ya muddu yadayhi ila sama, dia mengangkat dua tangannya ke langit, ya Rabbi ya Rabbi. Dia berdoa, wahai Tuhanku wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghuzziya bil haram, diberi makan dengan makanannya haram. Apa jadi? Fa anna yustajabu lizalik. Kata Nabi, bagaimana Allah nak terima doa orang yang tersebut? Hadis ini riwayat oleh Imam Muslim. Maka di sini kita faham betapa pentingnya memahami isu halal dan haram dalam makanan. Sebab yang Tuhan sebut, Nabi sebut di sini, makanan, minuman, pakaian, itu hak dia sendiri. Wa ghuzziya bil haram, dia diberi makan benda yang haram. Ini kita bimbang hari ini. Mungkin kita sendiri tak makan dah haram, tapi kita diberi makan dengan makanan-makanan yang haram. Bagaimana nak menyelesaikan masalah ini? Kita cuba lihat dalam sebuah kitab, nanti saya cuba baca seringkas yang mungkin kepada para jemaah sekalian. Ini hadis yang pertama yang menunjukkan kepada isu halal dan haram. Jangan kata isu kecil, benda kecil tu duk sibuk apa kat benda-benda macam ni. Tak. Kita nampak macam kecil, tapi dia besar. Karena itulah para jemaah, ada yang perkara-perkara yang menjadi isu yang patut kita perbesarkan, tapi kita tak besar. Yang patut dikecilkan, jadi besar pun ada. Contoh yang saya nak kemukakan sempena dengan kita duduk di bulan Syaban ini. Pada minggu lepas berlalu satu malam yang bersejarah. Malam apa tuan-tuan? Nisfu Syaban. Apakah agenda besar bila marinya Nisfu Syaban? Apa agenda besar? Masjid kami ni baca Yasin 3 kali, betul? Buat kuih-kuih yang tradisional punya tu. Setengah menu itu keluar dalam museum lagi. Pasal nak hidupkan sejarah lama. Betul? Itu tidak ada dalam riwayat yang sahih buat sedemikian. Yang adanya, yang kita tertinggalnya dalam hadis yang disebut ya riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yattali'ullahu ibadahu fi lailatin min nisfi Sya'ban. Allah Ta'ala tengok kepada hambanya pada malam nisfu Sya'ban, maka diberinya keampunan kepada hamba-hamba dia kecuali 2 kumpulan. Ini kena tanda tuan. Ini agenda besar yang patut kita lihat. Yang pertama sekali, orang yang tidak diampunkan dosanya musyrik, orang yang melakukan syirik kepada Allah, wal iyazubillah. Dia kata mana ada orang buat syirik atas dunia ni? Tak ada. Kita tak pergi sembah berhala, tak pergi sembah tok pekong, tak pergi sembah benda-benda. Saya pun tak tahulah nak kata. Tuan-tuan di sini lebih tahu. Kenapa baru Jakim keluar satu kenyataan? Saya nak sebut takut tuan-tuan marah, tapi kena sebut juga. Satu kenyataan khas hujung tahun baru ni tentang perkara-perkara khurafat dan larangan-larangan yang dibuat di Pulau Besar. Patut Jakim tak sebutlah tempat tu. Barulah orang sini tak marah dah. Tapi disebut khas tempat tersebut. Jadi bila saya baca kata ini bermakna masih wujud lagi perkara-perkara yang perkara sedemikian. Itu jauh daripada kita, insya-Allah. Orang yang duduk di masjid ni tak sampai ke peringkat yang tersebut, insya-Allah. Tapi ada isu yang kedua ni dibesarkan, iaitulah isu musyahin, orang yang berkelahi sama-sama dia. Ini disebut dalam hadis,
dua kumpulan yang tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala, iaitulah kumpulan yang berkelahi, jadi orang yang berkelahi. Kenapa kita tidak jadikan agenda besar kita, iaitulah nak islah zatul bain, nak mengislahkan dua kumpulan yang berkelahi. Dia tu memang saya tak suka dengan dia, tak apa. Kadang-kadang yang kelahi ni bukan dia tu, adik-beradik dia sendiri. Kadang-kadang yang kelahi ni bukan dia tu, keluarga yang terdekat. Ada kalanya yang berkelahi itu bukan orang jauh, bukan di pasar malam, orang yang duduk dalam masjid berkelahi sama dia sebab nak berebut duduk di tempat-tempat yang tertentu. Berebut tiang ke, ada setengah masjid tu diceritakan berebut nak duduk di belakang imam, berebut nak tak jadah belakang imam, yang menyebabkan dua pakcik haji ni duduk di depan solat tak bertegur siapa sampai beberapa bulan. Subhanallah, ini agenda besar ini. Maka bila kita mari dalam isu halal dan haram ini, maka saya nak kemukakan kepada para jemaah apakah agenda besar yang sepatutnya kita kemukakan, yang sepatutnya yang menjadi perbincangan kita apabila bincang tentang halal, haram dan perkara yang syubhat. Dalam hadis yang kedua yang menyebut tentang bahayanya syubhat ini, bahayanya perkara-perkara yang tak baik ini, iaitulah hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari menceritakan sebuah hadis yang panjang, iaitulah man samma'a samma Allahu biyaumal qiyamah. Siapa dia buat benda, amalan-amalan nak suruh orang dengar ya, nak suruh orang tahu, maka Allah Ta'ala beritahulah pada orang pada hari kiamat. Mana tak ikhlas. Wa man yushaqiq yashququllah alaih. Siapa dia menyusahkan, dia ni pegawai, susah sangat nak urusan dengan dia, maka Allah Ta'ala susahkan urusan dia. Dua, faqala ausina, maka sahabat-sahabat kata berpesanlah pada kami. Faqal, kata Nabi, inna awwala ma yuntinu minal insani batnuhu. Tempat yang cepat sekali busuk di kalangan manusia ni bila dia mati, iaitulah perut dia. Berahaya kita ni, perut tempat yang paling awal. Faman istata'a la yakula illa tayyiban falyaf'al. Nabi kata siapa yang mampu menjaga diri daripada tak makan kecuali benda-benda yang baik, maka jadilah, lakukanlah dia. Ni ada tanda halal ke tanda haram. Kita ni terlalu besar tajuk kitanya, bila nak beli air cari ada logo halal. Nak logo halal tu, kalau tak ada logo halal beli tak beli air ni, tak apa nak beli. Siapa dia kata air ni kena ada logo halal? Waktu anak belajar di Arab tu, kita nak beli ayam, dia tulislah ayam disembelih mengikut syariat Islamiah. Kata okey, ayam disembelih. Lepas tu yang menjadi kita tak percaya tu, pergi tempat kedai ikan, tulis juga di plastik ikan disembelih mengikut syariat Islamiah. Kata mazhab apalah atas dunia ni, ikan disembelih, ada juga ikan sembelih. Jadi bila kita tengok dua plastik yang sama, syarikat yang pengimport yang sama, yang ni pun sembelih, yang ni pun sembelih, ketika itu ada syubhat ke tidak? Sah, akan timbul dalam hati tuan-tuan rasa tak percaya. Nak percaya macam mana nak percaya? Ikan sembelih juga, ambil plastik udang disembelih mengikut syariat Islamiah. Kif udang disembelih, bagaimana? Kat ekor ke kat kepala? Tak tahu yang mana. Jadi timbul isu ni syubhat, timbul keraguan. Maka wa man istata'a la yuhalu bainahu wa bainal jannati bimil'i kaffihi min damin ahraqahu falyaf'al. Nabi kata siapa yang boleh menyelamatkan dia daripada terhalang nak pergi ke syurga dengan menumpahkan darah-darah yang tidak halal, maka jangan sekali-kali kita tumpahkan darah yang tidak halal. Allahu akbar. Hadis yang menjadi perbincangan pokok pada kita ni tuan-tuan, tanda situ hadis. Hadis ni hadis yang sangat penting. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sebut hadis ni dalam kitabnya Arba'in An-Nawawi, hadis 40. Boleh katakan jarang orang lah tak ada di rumah dia hadis 40. Kalau yang belum ada lagi, tolonglah beli cepat-cepat. Jangan mari pula tanya ada dah kitab ni, belum lagi lah. Dua kitab yang kena ada di rumah kita, kitab hadis. Bagi kita lah, bagi masyarakat awam muslim ini, saya nak dua buah kitab hadis mesti ada di rumah dia. Yang pertama hadis 40 Imam Nawawi. Jangan tak beli, dia kata ada dah ustaz, 5 tahun lepas dah beli, buka tak lagi. Berat juga tu, tak? Kita ni kadang-kadang bila tengok orang jual buku, beli selalu. Lepas tu jumpa dengan tuan buku pula, beli pula pasal nak ambil tanda tangan. Dia kata ustaz baru ni saya beli dah, tapi tak apa hak tu saya bagi dengan orang sebab hak ni nak ambil tanda tangan. Bila tanya baca kau dah hak dulu, dia kata hak dulu mu tak baca juga.
Kata mana boleh tanda tangan kalau tak baca lagi. Yang kedua yang kita kena ada di rumah kita untuk kita baca mutalaah, iaitulah kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin, dua-duanya kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Imam Nawawi tulis Riyadhus Salihin, kitab Al-Hadis Arba'in. Menarik, dua kitab ini cukup tak menarik para jemaah sekalian, jangan tak ada. Maka dalam kitab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala telah meriwayatkan sebuah hadis daripada An-Nu'man ibnu Bashir. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia kata apa? Dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-halalu bayyin. Yang halal itu nyata, jelas. Apa dia halal? Ini air. Sebab tak ada orang kata air itu haram. Kita pergi ke buah rambutan, rambutan itu halal. Buah durian, durian itu yang halal tu bayyin, maknanya wadih, jali, jelas. Tak payah duk petikaikan lagi. Yang kedua, wal haramu bayyinun, yang haram juga jelas. Yang haram, yang halal ni tidak jadi masalah kepada kita, sebab dua-duanya jelas, wadih, jali. Wa bainahuma musyabbihatun, wa ataupun dalam setengah riwayat kata wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara halal dengan haram tu ada lorong tengah, dia panggil perkara-perkara mustabihat, perkara-perkara kesamaran. Tak tahu halal ke haram, ataupun tahu tapi bercampur. Mana banyak ni halal dengan haram dalam perkara ni? Mana banyak? Banyak halal ke banyak haram? Saya akan cuba kat di kemuka nanti sedikit perbincangan daripada Imam Al-Ghazali tentang isu ni. Kalau bercampur macam ni, bercampurnya macam nak jawab. Ini dipanggil penyelesaiannya macam mana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, la ya'lamuha katsirun minan nas, tak ramai orang tahu benda syubhat. Tak ramai yang tahu. Yang tak tahu lebih ramai. Bukan jangan kata oh tak ada orang tahu. Lah, kalau kata tak ada orang tahu itu bahaya. Sebab Allah Taala tidak biarkan umat ini duduk dalam kesesatan. Lah, Allah Taala tidak biarkan kumpul semua manusia ini ala dalalatin, dia sesat, tidak. Akan ada rasikhuna fil ilmi, orang-orang alim, orang yang tahu, yang boleh menyelesaikan masalah. Famanittaqal syubhat, siapa dia jaga perkara-perkara yang syubhat, benda yang kesamaran, yang kita tak tahu halal ke haram, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, maka orang ini telah menyelamatkan agamanya dan menyelamatkan kehormatan dirinya. Bila kita tahu benda ni halal ke haram ni, tak tahu, apa kita nak buat? Tinggal, dah, jangan duk ambil. Tak apa, nak macam mana? Nak macam mana apa? Dah tak tahu halal haram, jangan duk macam mana. Tinggalkan dulu, pergi cari yang halal banyak lagi. Illa, ada illa. Faman turra ghaira baghin wala 'adin fala isma alaih. Orang yang muttar, orang yang terdesak, orang yang terpaksa, tak ada makanan lain, maka kita makan. Ketika itu la isma, tidak ada dosa. Bukan bermakna Allah SWT ni bila dia buat satu syariat pada kita maka dia tutup pintu. La, pintu terbuka. Dalam kaedah ulama fiqh, dia panggil qawaid fiqhiyah, mengatakan iza daqal amru ittasa. Bila suatu benda tu sempit, dia jadi luas. Tengok, bila benda sempit jadi luas, bila benda terlalu luas dia jadi sempit. Ini kaedah ni kita kena belajar nanti. Dalam tajuk kita ni Allah, Nabi kita bagi tahu, famanittaqal syubhat, siapa dia jaga daripada benda-benda yang kesamaran, maka dia telah menyamakan agamanya dan kehormatan diri. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Wa man waqa'a fi syubhat, siapa dia duk ambil benda-benda syubhat, benda-benda yang tak tahu halal haram ini, kara'i yaula yar'a haula al-hima yushiku an yuqa'i, seperti pengembala kambing yang duk gembala, dia duk bawa kambing dia di tepi kawasan sempadan tanah kerajaan. Jadi kambing, nama dia kambing, kita leka sikit jaga dia, perut dia masuk dalam kawasan larangan. Jadi orang yang duduk di bawah, yang terlalu luas mengambil benda-benda yang syubhat, maka orang ini akan terjebak kepada perkara yang haram. Ini yang menakutkan kita.
Nabi kata ala wa inna likulli malikin hima. Ingatlah, bagi setiap kerajaan itu ada hima, ada tempat padang ragu khas untuk hayawan-hayawan zakat. Jadi tak boleh masuklah hayawan yang lain. Ala inna himallahi fi ardihi maharimuhu. Nabi mengatakan, ingat, pada ragu yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita di atas muka bumi ini, iaitulah maharimuhu, benda-benda yang haram. Maknanya seolah-olah ini benda haram, ini benda syubhat. Kalau kamu duduk di benda syubhat, kamu akan tercampur ke dalam benda yang haram. La mahalata, mesti akan berlaku. Kemudian di akhir hadis ini, Nabi kita menyebut satu kaedah yang besar. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Nabi kata, ingatlah, dalam jiwa manusia itu, dalam diri manusia ada seketul daging. Iza salahat salahal jasadu kulluh. Bila baik daging ini, maka semua tubuhnya baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Bila dia rusak, maka rusak seluruhnya. Ala wahyal qalbu. Maka ingatlah, daging itu iaitulah hati manusia. Jadi hadis ini huraiannya sangat panjang, penjelasannya perlu pada penjelasan, tetapi kata di para ulama, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Benda yang tak boleh dibuat semua, jangan tinggal semua. Jadi yang kita nak tahu hari ini, apa dia itu halal dan apa itu haram dan apa itu syubhat. Maka para ulama dalam hadis ini menjelaskan bahawa para ulama mengatakan halal dengan haram itu iaitulah tiga benda yang jelas. Yang pertama, benda halal yang bayin, halal yang jelas, seperti makanan kita makan, nasi, roti, buah-buahan, minyak, madu, susu, telur. Yang ni tak ada orang kata telur hayawan, telur apa ni, telur ayam. Tak payah duk fikir panjang. Jadi itu dari sudut makanan, letak situ. Makanan yang halal jelas. Kemudian perbuatan yang halal. Ingat, tuan-tuan kena ingat, bila sebut kata halal, yang kita duk nampaknya ni ha, lam, alif, lam, halal. Itu halal makanan. Satu lagi yang kedua, halal dalam perkataan. Nasihat kepada orang, halal, halal. Baca Quran, halal ke haram? Halal. Bercakap baik dengan orang, halal. Itu dia panggil benda-benda yang halal dalam sudut percakapan. Dalam perbuatan pula, tengok kepada benda-benda, tengok pokok kayu, tengok kepada kejadian alam, tengok kepada keluarga kita, saudara, muka-muka saudara kita yang baik-baik, yang ceria ni, halal ke haram? Halal. Tapi kalau hidup tengok muka orang perempuan yang comel-comel tu, lawa dia ni, halal ke haram? Tengok. Itu wadih, benda yang jelas. Tak ada orang kata tengok muka perempuan tak haram. Siapa dia kata tak haram? Tengok dengan perasaan, tengok dengan benda yang tak baik. Jadi yang halal yang jelas itu ada tiga perbuatan. Kita nak wadih malam ni, kita nak jelas bahawa dalam benda yang halal, sama ada makanan, sama ada halal dalam bentuk perkataan, halal dalam bentuk perbuatan, halal dalam bentuk kerja buat kita. Kita keluar daripada rumah kita pagi, nak pergi mana? Nak pergi pejabat. Pejabat kita ni pejabat apa? Pejabat sekolah, pejabat tanah, pejabat apa sajalah. Yang pentingnya pejabat kita ni pejabat yang kerja membantu masyarakat dalam perkara yang halal, maka dia kerja halal. Oh, saya nak pergi kerja ni, nak pergi kerja mana? Pejabat kilang arak, halal ke haram? Sudah timbul isu arahan. Maka itu dia kata yang halal tu bayin, jelas. Yang haram jelas ke tak jelas? Jelas. Siapa dia kata apa dia yang jelas tu haram? Arak. Kau ada orang kata arak ni halal ke haram? Kau ada juga logo halal sinilah. Sama juga dengan makanan kita. Bila kita kata makan ini makanan halal, dia ada syarat-syarat tersendiri lagi. Macam ayam. Ayam tu makanan yang halal, tapi kena sembelih dengan cara yang betul. Nak sembelih pula ada syarat dia pula, mesti orang Islam baca bismillah. Jangan jadi macam cerita mamak dengan toke ayam tu. Dengar ada cerita mamak dengan toke ayam. Waktu nak balik, mamak nak ambil cuti, nak balik, dia kerja sembelih ayam dengan toke yang bukan Islam. Jadi toke kata, kalau mau balik siapa nak sembelih? Dia kata mari. Dia kata toke nak sembelih macam mana? Toke tak belajar, tak balik baca bismillah. Toke pun belajar baca bismillah.
Jadi bismillahirrahmanirrahim. Dia telo lah baca bismillahirrahmanirrahim gitulah. Jadi tiba-tiba siapa hari mamak ni cuti, dia duduk termenung. Ayam banyak sini. Toke duduk termenung kat ayam. Orang mari nak beli ayam tak ada. Dia kata, kenapa toke? Dia kata mamak cuti. Habis aku terlupa satu dia tu nak sembelih ayam ni. Dia kata, apa dia yang kau terlupa? Dia kata bismillah loman dulu ke lahin dulu. Ada juga lagu tu. Loman dulu ke lahin. Bismillahirrahmanirrahim itulah. Kata di Melayu ni, tak kira orang lain dulu. Kalau mu sembelih siapa semuanya tak jadi belaka. Baca juga. Jadi tengok. Timbul benda-benda yang karut macam ni. Jadi wadih jali, benda yang jelas. Bila mari pada benda yang haram, tuan-tuan jangan bimbang. Benda yang haram itu arak, babi, bangkai, air kencing, darah yang mengalir. Itu dari sudut benda-benda yang dimakan. Mari pula perbuatan zina. Itu perbuatan yang cukup keji. Cakap dusta, mengumpat orang, namimah, melaga-lagakan orang, tengok benda-benda yang itu semua perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang menjadikan dia itu haram. Maka ini jelas, bayin, wadah. Pergi mencuri, tak ada orang kata syubhat. Ada orang kata sama mencuri ni, curi, tak apa, curi pun tak ada jadi masalah sebab niat baik. Boleh jadi ke? Tak boleh jadi. Jadi benda yang jelas tidak jadi masalah. Yang tak jelas di zaman kita hari ini para jemaah, yang ketiga tadi dipanggil al-mushtabihat atau musyabbihat, benda yang kesamaran. Apa yang samaran itu? Ia tak jelas halalnya, tak jelas haramnya, maka ramai di kalangan masyarakat yang tak tahu benda ni, maka dia nak menyelesaikan masalah macam mana. Dia tak tahu nak buat macam mana aku nak selesai masalah. Tetapi kita kena ingat, walaupun kita tidak tahu, tapi para ulama mereka tahu. Sama ada nas Quran jelas, ataupun nas daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas, ataupun qiyas kepada isu-isu yang lain, ataupun istishab. Maknanya itu dipanggil undang-undang ini diketahui oleh para alim ulama. Maka yang dipertikaikan oleh ulama. Ada orang nisbah pada mazhab Syafi'i kata bayi muinah ni harus. Tapi bila kita teliti pandangan Imam Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i tak kata benda tu harus. Karena itulah hari ini pihak security sekat, dia kata yang ni tak boleh pakai dah. Bayi muinah sudah tidak ada lagi. Jadi timbul syubhat. Maka bila di sini timbul syubhat, maka kita mengatakan masih lagi syubhat. Kalau kita tahu benda ni syubhat, pamani tabaqa syubhat faqad istabra. Saham-saham yang kita ada hari ini, saya tak nak namakan apa saham, tuan-tuan boleh tengok. Sebahagian daripada panel syariah mengatakan harus. Sebahagian negeri ahli fatwa kata hak ni harus. Ahli fatwa kata la, ini haram kerana bercampur banyak dengan benda-benda yang haram. Maka apa kita nak kata? Kita sebagai muslim faqat mampu takut syubhat. Syubhat ke tidak dua tu? Syubhat. Yang ni kata haram, yang ni kata halal. Yang kata haram tu hujah dia sekian. Yang kata harus, hujah dia juga ada sekian. Kita pun nilai tengok mana kuat dua hujah. Hak kata haram tu tinggi darjat dia kerana bercampur, kerana ni. Yang kata harus kerana ni, maka faman ittaqas syubhat, selamatkan diri kita daripada benda syubhat, tak usah ambil. Itu lebih selamat. Maka ini dia panggil isu syubhat ni, isu yang patut kita ambil perhatian, kerana kita hari ini jangan ambil mudah dalam isu-isu sedemikian. Banyak hari ini benda-benda syubhat. Yang paling senang sekali tuan-tuan tengoklah, di perbankan ada yang islami, ada yang tidak islami. Walaupun ada orang pertikaikan, dia kata yang islami pun mahal juga, zalim, tidak ada. Saya tak nak hurai kepanjangan sini sebab kita mari malam ni pun bukan ditaja oleh mana-mana bank. Cuma sekadar nak cerita kepada masyarakat tentang perbezaan di antara dua kumpulan. Sama juga bila mari makanan. Dalam isu makanan, kenapalah kita ni pandang mudah sangat contohnya. Ini ayam yang disembelih oleh Pak Cik Haji kita ni. Kita pun kenal dia duduk di masjid. Kita kenal dia pergi haji. Kita kenal dia pakai kopiah. Cantik lah kan. Tapi tak nak singgah juga di gerai orang tua ni. Yang kita tahu dia baca bismillah, kita tahu dia selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu dia salat, kita tahu dia puasa, tahu lah. Tak pergi ambil di kedai-kedai yang tak tahu siapa sembelih, di kedai-kedai orang bukan Islam. Ada kata ni orang Melayu sembelih. Siapa orang Melayu? Kadang-kadang kita pergi tengok tempat sembelih Melayu, tapi rata tekok ni besar pada rata monyet lagi ada. Tengok. Di lengan tu besar lagi rantai punya. Pakai seluar pendek, rokok sepas sini, bila nak baca bismillah?
Melayu. Jadi itu dia panggil wara. Istibrak li dinihi. Orang ni orang kita kenal pasti halalnya. Orang ni yang kita tak kenal, kenapa kita nak cari yang ni? Kita tak katakan yang ni haram, yang ni tak wajib usul. Naam, tak wajib usul. Tetapi dari sudut waraknya, dari sudut istibrak li dinihi, dari sudut nak jaga agama kita, nak jaga kehormatan kita, maka kita jauhkan diri daripada perkara tersebut. Kita nak makan, kita tahulah kedai makan ni Masya Allah orang Islam yang buat. Orang Islam ni paling darjat, perbezaan di antara Islam dengan bukan Islam yang paling ketara sekali apa dia? Yang Islam ni sekurang-kurangnya mandi junub, kau tak mandi. Yang bukan Islam tu berpuluh tahun dah tak pernah mandi sekali, habis mandi junub lah. Mandi lain dia mandi juga. Yang Islam baca bismillah ke tidak? Baca bismillah. Yang tidak Islam baca bertukar lamalah ni kalau baca pun, kan? Jadi berbezaan. Itu dari sudut fiqhnya. Kalau dia dah disahkan halal di kedai dia, saya tak nak pertikaikanlah pihak jawab agama dan keluarga halal lah. Tapi dari sudut kita sendiri, dari sudut istibrak li dinihi, istibrak nak menyelamatkan agama kita dengan kehormatan diri, maka di situ tempat yang kita kena tengok. Jadi 3 hadis ini menunjukkan kepada kita para jemaah sekalian, maka rahmatnya Allah SWT kepada kita, tidak ada isu yang berbangkit dalam benda-benda semasa hari ini disebut dalam nawazilul fiqh. Fiqh semasa, alhamdulillah ulama-ulama kita telah menangani masalah ini. Para alim ulama kita bekerja siang dan malam melalui majlis-majlis fatwa di negeri-negeri, majlis fatwa peringkat kebangsaan, majlis fatwa peringkat antarabangsa. Semua mereka bekerja untuk apa? Untuk nak mengeluarkan hukum halal, haram dan sebagainya. Hadis yang menyebut tentang Nu'man bin Bashir, yang menyebut kepada kita tentang perkara tersebut, maka kita lihat, mencari ilmu, mencari rezeki yang halal adalah satu keperluan yang besar, kerana dia menjadi kemuliaan bagi seorang muslim. Seorang yang terkenal di kalangan sahabat, nama dia Abdurrahman bin Auf. Tuan-tuan tahu ke? Kalau sebut Abdurrahman bin Auf ni, kenal ke tak kenal kita? Kenal, orang kaya. Kadang-kadang kesian juga dengan dia. Orang macam-macam orang kata kepada Abdurrahman bin Auf. Dia kata apa? Ya habbazal mal asunu bihi irdi wa urdi bihi rabbi. Abdurrahman bin Auf kata apa? Baiklah bila kita ada harta, boleh aku jaga kehormatan diri aku ni, tak orang tak cerita aku, orang tak kata uduh pada aku. Sebab kita ada, bila orang ada harta, masing-masing tengok kepala belakang, itu orang hebat ni. Cuma, dan aku nak dapat keredaan daripada Tuhan aku dengan harta yang kita ada. Kita boleh sedekah, kita boleh infak fi sabilillah, kita boleh nafkah, dan kita boleh lagi beberapa perkara yang sepatutnya yang kita kena buat. Maka mencari harta yang halal adalah merupakan satu perkara yang penting, kerana dia akan mencerahkan hati kita. Hati cerah tu bila duduk di mana? Bila duduk di benda-benda yang kita makan yang halal, perbuatan yang kita buat halal, dan perkataan yang kita kata juga halal. Jadi isu halal haram ni para jemaah, kita kena letak semua perkara. Cuma kadang-kadang ada benda yang haram, ada undang-undang yang menyekat dia secara fizikal, ada yang tak secara fizikal. Contohnya kalau orang mencuri, curi ni haram ke halal? Jawabnya haram. Orang yang mencuri dalam undang-undang Islam, di dalam kanun jinayah Islam, dia kata apa? Orang ni kena potong tangan kalau sabit kesalahan. Ya. Orang berzina, apa undang-undang dia? Kena sebat. Walhanya dia berzina dengan satu alat je, kenapa tak potong alat? Ini dipanggil rahmat Allah Taala. Orang yang mengumpat orang, mengumpat ni halal ke haram? Nah, tak ada cok halal mengumpat ni, kan? Tapi tak ada pula undang-undang hudud, siapa dia mengumpat kita potong lidah dia. Tengok. Jadi ada di antara undang-undang yang sedemikian, dan ada di antara perkara-perkara yang patut kita kena lihat bagaimana keadaan-keadaan tersebut. Jadi dalam perkara ini, kata di orang ahli bijak pandai, orang yang hebat-hebat kata apa? Qala ba'dul hukama, harta yang jahat itu, iaitulah harta orang yang mengusahakannya mendapat dosa, dan kalau dia bagi sedekah pun tak dapat pahala.
Ini yang kita takut hari ni. Pasal itulah ramai orang tanya, Ustaz, dia kalau saya dapat ni bonus daripada saham-saham sedemikian, macam mana saya? Boleh derma? Kata derma boleh, pahala tak ada. Sebab benda haram. Cuma untungnya dia melepaskan diri dia daripada duk pikul benda yang haram tadi. Kata orang duk pikul benda yang haram ni berat bagi kita. Jadi kita lepaskan dia, bagi derma kepada tempat-tempat yang dibenarkan oleh syarak. Saya bila sebut tentang halal haram dalam bab derma ni, tuan-tuan kena ingat peristiwa yang berlaku ketika Nabi kita berumur 35 tahun. Salah satu daripada peristiwa dia iaitulah peristiwa Kaabah runtuh di Mekah, rusak. Maka Quraisy telah bina Kaabah. Pemimpin Quraisy, Al-Walid dan kawan-kawan dia pada waktu itu telah mengisytiharkan bahawa siapa dia nak derma untuk bina Kaabah, jangan derma dengan duit-duit haram, duit riba, duit judi, duit pelacuran, tak benar berlaku. Orang kafir bila nak buat masjid haram, dia tahu tak boleh derma dengan duit yang tak baik. Jadi kita hari ni pun tak boleh derma dengan duit yang tak baik kecuali diberitahu. Ni duit tak baik ni, saya boleh tidak tolong uruskan, letak di mana. Jadi kita ambil dia, kita pergi buat tandas ke, pergi buat jalan raya ke, pergi buat tempat-tempat yang menjadi milik awam dan bukan tempat ibadat Allah Azza wa Jalla. Itu dibenarkan. Baik, cuba kita lihat contoh-contoh yang dibuat tentang famanittaqas syubhat. Para ulama telah sebut di sini orang yang jauhkan diri dia daripada syubhat. Satu hari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia kelaparan. Tiba-tiba pembantu dia, hamba dia datang bawa makanan. Dia terus makan, bismillah, makan. Terkejut hamba dia. Dia terpelik Syekh Abu Bakar hari ni. Biasa Abu Bakar dia tanya dulu, siapa dia bagi makanan ni, ambil di mana. Hari ni tak tanya, nak jadi cerita. Bila tak tanya, gulam dia pun cakap, tuan, atadri ma haza, tuan tahu ke makan ni apa tu yang saya bagi tadi? Pakai terus makan je tu. Abu Bakar terkejut. Abu Bakar kata, mahu, apa dia makan yang kamu beri tadi? Jawab dia gulam, hamba dia, dia kata, takahantul insan fil jahiliyah. Waktu zaman jahiliyah dulu, saya telah pergi jadi tukang nujum pada seorang. Saya bukan reti pun, kelentung je, jadi sungguh. Bila jadi, lama dah tak jumpa. Semalam hari saya jumpa dia, dia teringat kepada kebaikan saya dulu, bernujum dulu, jadi tukang nujum zaman tu, tukang tilik. Maka dia berinya saya makanan ini. Artinya makanan ini hasil daripada tilikan, tilik nasi zaman jahiliyah dulu. Bila saya Abu Bakar dengar benda ni, dengar kata cerita macam ni, Abu Bakar telah masukkan tangan dalam tengkuk dia, dia korek sampai keluar, muntah habis apa yang dia makan. Ini wara'. Ini sifat ulama-ulama yang besar, kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla, maka menjadi sifat sedemikian. Dalam riwayat lain, hadis ini dalam Bukhari, di riwayat lain kata apa? Lau lam takhruj illa ma'an nafasi la akhrajtuha. Abu Bakar kata, kalaulah andainya korek ni tak keluar-keluar juga sampai terkeluar nyawa, aku akan korek sampai mati. Subhanallahil azim. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Karena itulah Allah Ta'ala beri kepada dia seorang manusia yang hebat. Kita hari ni macam mana? Orang kata ini tak halal, ni haram. Dia tanya pula, dosa besar kau kecil? Dia tanya lagi, dosa besar kau kecil tu? Itulah, cari pula cerita. Dia satu riwayat lain pula diceritakan bahawa ada cerita daripada Sayyidina Umar, lebih kurang itu jugalah. Ibn Umar lebih kurang cerita Umar bin Khattab, dia minum satu susu yang dia suka. Tiba-tiba dia kata susu ini dia tahu bukan daripada ibil, daripada unta sedekah. Maka Umar juga korek tengkok dia daripada susu yang tersebut. Seorang isteri yang salihah, dengar ni muslimat kat belakang tu, isteri yang salihah, dia kata apa? Dia pesan kepada suami dia. Suami nak pergi kerja, dia kata, ya haza, wahai abang, ittaqillaha fi rizqina, kamu takutlah kepada Allah Ta'ala dalam rezeki yang nak buat balik kepada kami ni. Takut ke Tuhan daripada rezeki kita ni. Fa inna nasbiru alal ju',
kami boleh sabar di atas kelaparan, wala nasbir 'alan nar, tapi kami tak boleh sabar di atas api neraka. Allahu akbar. Ada ke isteri hebat macam ni? Kena ada. Kalau tengok suami main pelik-pelik, pesan lalu, abang tak payahlah. Duit yang ada hari ni dengan gaji yang kita ada ni, alhamdulillah, kita tak lapar. Kita sudah ada tempat berteduh, rumah ada, kereta pun ada, anak-anak boleh sekolah, boleh belajar. Tak payahlah awak ambil syubhat lagi, pergi ambil riba, pergi ambil rasuah lagi, kerana kami boleh sabar di atas apa yang ada, tapi kami tak mampu nak sabar di atas api neraka. Barulah kita jumpa seorang perempuan yang hebat seperti ini. Para jemaah, ini yang kita rasa perlu diperbesarkan, orang-orang yang macam ni. Maka ada sebahagian manusia ni hebat. Apa dia yang halal tu? Yang halal bagi dia bukan tanya ulama, dia tanya dia sendiri. Dia kata yang halal itulah yang dia dapat, yang haram tu apa yang dia tidak dapat. Sedap gitu falsafah dia tu. Apa yang halalnya? Hak halal tu, hak dia dapat itu halal. Yang dia usaha tak dapat, itu hak tak halalnya bagi dia. Ini orang ni, istilah orang Melayu kata bujur lalu tu. Apa ada kat depan, lentang belakang, makin belakang. Jadi para jemaah sekalian, di antara perbincangan kita yang kita nak sebut di sini, iaitulah tentang benda yang syubhat tadi. Macam mana kita nak buat, bagaimana kita nak bermuamalah di dalam orang yang dalam harta dia tu ada halal ada haram bercampur. Macam mana kita nak buat? Kalaulah harta haramnya lebih banyak daripada harta yang halal, mana kita tahu dah dia ni memang perompok, makan yang dia bagi pada kita ni hasil daripada rompokan. Jadi tak ada halal. Kata Imam Ahmad, yang bari'an yatajannabu, jangan kamu pergi. Kalau dia nak jamu kita makan, tak payah ambil. Orang macam ni yang memang harta haram dia aksar, banyak. Maka kalau kita tahu harta benda yang nak bagi kita makan tadi memang benda haram, maka waktu wajib kita kena tinggalkan. Tidak lagi syubhat, dia jadi haram total. Yang kedua, halalnya lebih banyak daripada harta yang haram. Harta halal, orang ni banyak halal, tapi sikit-sikit ada jugalah terlibat dengan benda-benda tertentu. Nak kata tertentu ni payahlah juga kan. Moga tuan-tuan pun kita nak kata apa, kadang-kadang terlibat dengan rasuah sikit tak banyak mana. Nah, projek 5 juta, rasuahnya ada 50,000. Mana banyak? Banyak halal ke banyak haram? Banyak yang halal. Macam mana kita nak buat orang ni? Kata di ulama, fayajuzu muamalatuhu, boleh kita bermuamalah dengan dia dan kita makan daripada hartanya, tidak jadi masalah. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dia kata, Ali kata apa? Daripada benda-benda yang diberi oleh pihak sultan, pihak pemerintah, Nabi kata apa? Sayyidina Ali kata apa? La ba'sa biha, ambillah dia kata, sebab yu'tikum minal halal, mereka telah beri yang halal lebih daripada mereka yang beri yang haram. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bermuamalah dengan orang kafir, bermuamalah dengan ahlul kitab, yang kita tahu kebanyakannya harta-harta mereka adalah harta yang haram. Itu dipanggil hujah yang digunakan. Baik, kalau kita tengok pula yustabahul amru, tak tahu orang ni harta dia mana banyak halal dengan haram, macam mana kita nak buat? Fahadha syubhatun, maka ini dipanggil harta syubhat. Yang waraknya tarkuhu, jangan ambil. Kata Sufyan as-Tsauri, la yu'jibuni zalika wa tarkuhu a'jab, aku tak mahu orang ni, kita tinggal itu lebih baik daripada kita ambil. Kata Imam Zuhri, boleh kita ambil, boleh kita makan daripadanya selama kita tidak tahu benda tu haram secara aini, benda yang dia beri itu memang haram, itu tak boleh. Ini di antara kata-kata yang sangat panjang yang disebut oleh para ulama. Ada 10 masalah. Saya tak tahu masa masih boleh teruskan lagi. Tuan-tuan mesti nak dengarkan macam mana kita nak buat dalam kitab ni. Tuan-tuan beli nanti sebuah kitab yang menarik. Kitab ni kitab tasawuf. Nama kitab dia Mukhtasar Minhajul Qasidin. Mukhtasar Minhajul Qasidin, ringkasan jalan mereka yang menuju kepada Allah. Cantik kitab ni.
Kitab ini ni dia panggil ringkasan kali yang ketiga daripada kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Patu mari Ibnul Jauzi direngkaskan kitabnya dengan Minhajul Qasidin. Ghazali Ihya Ulumuddin. Kemudian mari Ibnu Qudamah direngkas pula kitab ini dengan Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ringkasan. Mari pula Al-Qasimi merengkaskan kitab ini, nama dia kitab Mau'izatul Mukminin, bimbingan mukmin. Bimbingan mukmin mungkin tuan-tuan selalu baca. Banyak masjid baca kitab ni. Kalau tengok dalam YouTube ana punya, dalam kertas tu ada alamat dia. Abu Anas Madani tu cari YouTube, tajuk dia je bimbingan mukmin. Cari dalam bab ni, bab halal haram dan syubhat dalam perkara ini. Jadi saya nak baca seamat ringkas yang boleh untuk tuan-tuan tengok bagaimana penyelesaian yang kita nak buat. Maka yang pertama sekali, isu halal dan haram ini, isu halal dan haram, maka hukum mencari yang halal adalah wajib ke atas setiap muslim. Wajib kita kena cari yang halal, sebab Nabi kita sebut al-halalu bayyin, menjauhkan yang haram yang jelas itu al-haramu bayyin, jelas. Tetapi di tengah-tengahnya ada perkara-perkara yang syubhat. Maka dalam perkara yang halal jelas tak payah bincang. Perkara yang haram secara jelas pun kita tak payah bincang. Nak bincang apa benda tahu dah. Ada lagi orang kata arak tak haram. Ada macam-macam ada. Karena itulah saya pergi melawat banyak negara-negara yang saya pergi, negara umat Islam. Kadang-kadang di antara pintu masuk penyambut tetamu dianya apa dia? Apa penyambut tetamu? Arak lah, banyak sekali. Waktu sebelum kehilangan 370 dulu. Ni bukan sebab saya hilang tu. Jangan salah anggap pula. Sana naik satu kapal terbang, kita naik. Tiba-tiba anak-anak orang Islam ni, anak orang Melayu ni, nampak happy dia duk hidang arak. Duk tanya-tanya orang tu nak minum arak. Kata dia ni berasa kecil hati dan kesian pada anak-anak orang Islam. Saya pun panggil. Kata, ni arak yang you duk bagi tu jual ke sedekah? Dia pun terkejut, soalan pelik ni, pocik mari mana ni? Sedekah kot sedekah. Dia kata, siapa dia nak kita bagi je lah. Anak pun panggil, nasihat kepada dia banyak lah. Dia kata macam mana dia kerja, kalau tak hidang arak pula kena komplain, kena pecah kerja dan sebagainya. Dah lah pakai kain tu terbelah paha dah, dia hidang arak pula. Subhanallah lah. Maka kerana itulah mereka mengatakan, kenapa kami orang Islam tidak diberi hak orang Islam ini tidak menghidang arak? Satu tuntutannya dia buat. Yang kedua, saya sebagai seorang anak orang Islam yang beragama Islam muslimah, kenapa hak-hak kami dicabul oleh pihak kapal terbang? Tak membenarkan dia tutup aurat. Panjanglah cerita dia. Tak lama masa tu bulan 2, bulan 3, 370 hilang. Bila kita mengharapkanlah supaya pihak pengurusannya sedar bahawa ini haramun bayyinun, haram yang cukup jelas, tidak syubhat lagi. Yang syubhatnya budak-budak yang kerja tu, harta dia halal ke haram, saya tak mahu. Itu tak rujuk pada majlis fatwa, bukan kerja saya malah. Jangan tanya pun tak jawab. Sebab memang dia kerja menghidangkan arak. Dia ada setengah pasar-pasar ni, anak merkit ke supermarket ni, memang dia budak-budak anak orang Islam menjual arak. Itu jadi masalah pada kita. Maka kita lihat peringkat-peringkat halal dan haram ini, ketahuilah bahawa semua perkara yang halal itu adalah baik, walau bagaimanapun sebahagiannya ada yang lebih baik daripada yang lain. Ini dalam kitab tasawuf ni tuan-tuan, kalau kita baca ada, maka ada yang lebih baik daripada yang lain. Begitu juga sesuatu yang haram, semuanya buruk ataupun keji, dan ada sebahagiannya lebih buruk daripada yang lain. Tahap-tahap warak seorang itu macam mana? Terdapat 4 tahap warak bagi seorang manusia ni. Yang pertama, berpaling daripada semua perkara yang telah difatwakan sebagai haram. Orang kata haram je, stop lalu, jangan sudah ambil. Dia tahu apa lagi. Dia kata ada lagi ustaz tu kata halal, dah tak payahlah. Itu dia panggil dari sudut waraknya, kita berhentilah. Yang kedua, meninggalkan perkara syubhat yang tidak wajib, menjauhinya. Benda tu syubhat, tapi atas dasar nak jaga agama, faqad istabra li irdihi wa dinihi, maka dia tinggalkanlah. Nabi sebut dalam hadis, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk.
tinggalkan benda yang meragukan kepada benda yang tak meragukan. Tinggal benda yang meragu dan benda yang tak meragukan. Yang ketiga, warak tahap yang ketiga, peringkat yang ketiga ni, meninggalkan sebahagian daripada yang halal kerana bimbang terjatuh kepada yang haram. Jadi benda tu halal tapi ada masalah, jadi kita jangan ambil banyak kerana bimbang takut terlibat pada yang haram. Yang keempat, dia panggil meninggalkan semua perkara yang bukan kerana Allah Ta'ala. Ini darjat ahli-ahli ahlul qulub yang sangat tinggi darjat di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian itu peringkat, dia panggil peringkat warak. Ada 4 darjat. Kita berpindah pada bahagian yang kedua, peringkat-peringkat syubhah dan perbezaannya dengan perkara yang halal dan haram. Hadis yang telah disebut di dalam hadis yang kita baca tadi, hadis Nu'man, syubhat tidak ramai orang yang tahu. Maka bagi menjelaskan perkara ini, kami menegaskan bahawa perkara yang halal secara mutlak ialah sesuatu yang tidak mempunyai sifat yang membawa kepada haram, itu mutlak halal. Yang haram mutlak agak sama jugalah. Walau bagaimanapun kita nak cari syubhat itu apa dia? Dua pegangan atau tanggapan yang bertentangan, berpunca dari dua sebab yang memungkinkan. Contohnya perbezaan tanggapan tersebut. Contoh syubhat ni banyak. Saya buat contoh yang mudah. Yang pertama, ragu terhadap sebab yang menghalalkan atau mengharamkan sesuatu. Apa sebab benda ni jadi halal? Apa sebab jadi haram? Contoh dia, suatu perkara telah diketahui halal tetapi berlaku keraguan pada sebab yang menghalalkan itu, maka perkara syubhat ini wajib dijauhi dan haram mengambilnya. Contoh dia, jika dia berjaya mencederakan binatang buruan. Orang ni pergi masuk dalam hutan, dia tembak arnab ke, kijang ke, panah ke, lalu binatang tersebut terjatuh ke dalam air. Binatang yang kita tembak tadi jatuh dalam air, mati. Apa nak kata? Binatang tu mati lemas ke mati kena tombak? Tengok, benda tu dah halal tu. Mana kalau mati depan kita sini, sah kita boleh makan sebab kita tembak dia tadi. Tetapi sebab kematian dia tu meragukan kita, maka ulama mengatakan tak boleh makan. Jelas tidak? Ini cerita ni panjanglah cerita dalam kitab fiqh, tapi menarik untuk kita belajar. Baik, suatu perkara yang telah diketahui halal, kemudian dia ragu mengenai sebab pengharamannya, hukumnya adalah halal yang asalnya halal. Yang tadi, suatu perkara tersebut telah diketahui halal tapi berlaku keraguan pada sebab yang menghalalkan itu. Sebab menghalal. Yang kedua ni, suatu perkara telah diketahui halal, kemudian dia ragu mengenai sebab pengharamannya. Asalnya halal, kemudian jadi haram. Macam mana? Hukumnya adalah halal kerana pada asalnya dia mengetahui ia adalah halal. Contohnya, ini contoh ni panjang sikit. Ketika merehat seekor burung yang sedang terbang, burung terbang, seorang laki-laki berkata, sekiranya burung itu gagak, mana burung itu haram, maka isteriku tercerai. Sukalah masyarakat ni, sikit-sikit jatuh talak lalu. Jangan berjanji dengan benda ni, main contoh lain lebih baiklah. Contoh main cerai ni jadi sungguh kalau jadi. Baik. Kawannya pula kata, sekiranya burung itu burung gagak, bukan gagak, isteriku tercerai. Sudah. Hak seorang ni kata kalau bukan cerai. Kalau ni kata kalau bukan gagak jadi cerai. Macam nak kata? Namun begitu, burung tersebut tidak dapat dipastikan jenisnya. Burung dah terbang pergi dah, tak tahu burung apa. Siapa jatuh talak dalam bab ni? Salah seorang isteri jatuh talak ke tidak? Maka dalam keadaan ini kita tidak menghukum cerai pada salah orang daripada keduanya, walaupun dari segi waraknya kedua-duanya hendaklah menjauhi dan menceraikan isteri masing-masing. Sebab asalnya isteri dia yang menjadikan tak isteri tercerai itu dalam perkara yang kita tak tahu sebab apa dia jadi haram. Maka ketika itu ada syubhat, maka diketepikan. Ini yang ketiga, hukum asalnya haram, tetapi terdapat suatu sebab yang boleh menjadikannya halal secara zon, sangkaan yang kuat. Asalnya haram tapi ada zon, mana sangkaan yang kuat, 80% kita rasa dia jadi halal. Contohnya seorang memanah binatang buruan, kemudian binatang tersebut hilang dari pandangannya. Yang tadi
Yang tadi lain, kita panah jatuh dalam sungai, mati. Hak ni panah hilang, entah ke mana pergi. Apa jadi? Apabila menemuinya, dia dapati telah mati. Mati dah kijang ni. Tidak terdapat apa-apa kesan padanya selain kesan anak panahnya. Kesan anak panah ada. Pada zahirnya hukum binatang tersebut adalah halal, kerana andaian lain yang tidak mempunyai dalil adalah perasaan was-was. Jadi apalagi lain pada kena panah kita, kecuali kalau kita forensik binatang itu. Tahu forensik? Polis buka tengok ada binatang ni mati kerana sakit jantung contohnya. Ketika itu boleh kita katakan yang pentingnya mati dengan sebab sakit jantung ke apa ke, dengan sebab tembakan kita tu, bukan kerana lemah, bukan kerana kematian yang lain. Ini menariklah. Itu di antara contoh-contoh yang para jemaah boleh kita belajar dalam kitab ni. Panjanglah saya nak sebut di sini, memang agak sukar, tetapi penyelesaiannya iaitulah berkenaan halal haram serta hukum mengkaji dan bersoal jawab. Ini cerita ni boleh kata masyarakat kita ni suka sangatlah, suka nak teliti benda-benda. Macam mana kita nak buat kalau kita dah ditimpa musibah sedemikian ini? Sekiranya kamu diberikan makanan, orang beri makanan kepada kita, dihadiahkan sesuatu atau membeli sesuatu daripada seorang individu, kamu tidak boleh berkata, barang ini saya belum pasti halal, saya mau mengkajinya terlebih dahulu. Mari mana ni? Awak ambil mana? Saya tak boleh terima hadiah ni, saya kena kaji dulu, bawa makma dulu, kan ada DNA babi ke apa kan, masalah pula dah. Ini apa cerita sampai begini peringkat ni? Maka walau bagaimanapun kamu juga tidak boleh meninggalkan langsung pengkajiannya. Jadi tak perlu kita kaji. Bahkan tindakan mengkaji dan menyoal boleh menjadi sama ada wajib, haram, sunat, makruh, kena tengok kepada sebab. Mana kalau mari benda ni tak ada sebab kita nak kaji, tak ada benda-benda yang meragukan, tak payah duk tanya. Kecil hati kawan tu, kalau macam ni baik aku tak usah bui, tak payah aku bagi pada kamu, menyusahkan saja. Menyusahkan saja sebab kamu ni banyak masalah dalam perkara ini. Itu satu kes yang kita kena buat. Maka punca timbulnya persoalan ialah keraguan, sama ada berkaitan harta benda atau tuan punya harta. Benda tu sendiri ke ataupun tuan dia. Kita tahulah dia ni memang kaki rasuah yang paling handal dalam dunia kita ni. Jadi kalau dia beri hadiah tu agak-agak nak ambil ke tidak? Ya payah juga ni, kan? Keraguan terhadap tuan punya harta ialah seperti orang yang tidak dikenali dan tiada tanda menunjukkan kezalimannya, seperti berpakaian dengan pakaian tentera. Tak tahulah, dalam kitab-kitab lama ni, klasik ni, contoh zalim tu tentera. Orang-orang yang macam ni saya nak sebut takutnya marah orang tak pasal-pasal. Jadi hari ni bukan tentera yang zalim tuan-tuan, yang pakai hebat-hebat ni, kaki-kaki rasuah ni, kaki-kaki apa ni, kaki-kaki riba ni, apa nama, ahlu, ni yang zalimnya. Jadi contoh yang lama-lama ni kena, ialah dia tulis kita baca kan. Atau tanda yang menunjukkan kebaikan seperti pakaian seorang ahli ilmu dan zuhud. Di sini kita tidak wajib, bahkan tidak harus menyoal. Jadi kalau kita tengok orang yang baik-baik, jangan ditanyalah, awak ambil mana ni, apa sebab. Tapi kalau kita pasti dalam kampung ni memang dia ni penagih dak ada, jadi kita kalau kita tanya pun taklah menjadi masalah, tidak menimbulkan ihraj, sebab soalan yang kita tanya tadi relevan, sesuai dengan suasana yang berlaku pada orang tu. Jadi para jemaah sekalian, masa kita sangat terhad. Hari ini mungkin tajuk ini dinanti-nanti oleh sebahagian masyarakat kita. Apa yang ditimbulkan isu yang terakhir, mutakhir ini, banyak masuk dalam ubat-ubatan kita ni benda-benda yang dianggap tidak halal. Yang terakhir itu saya kira sesat dengan itu tak? JAKIM sudah buat kenyataan, Kementerian Kesihatan kenyataan, tak payahlah kita guna isu tersebut. Tetapi isu besar yang berlakunya seperti dalam buku ni, tuan-tuan tengok satu buku, cantik buku ni kalau kita ada molek. Vaksin untuk bayi anda, mitos ataupun realiti. Banyak lagi buku lain yang menulis tentang halal haram babi di dalam ubat-ubatan. Kalau tuan-tuan tengok cara realiti, kita nak beli ubat, doktor bagi ubat, kalau tengok di kotak ada tanda halal ke tak ada? Mana ada tanda halal ubat-ubat yang mari daripada barat, daripada orang putih. Dia punya gelatin dia tu, kapsul yang buat daripada apa? Ini timbul soalan. Ini kita bincang secara akademik, secara realiti. Dunia hari ini penuh dengan benda macam ni.
tengok dalam dia punya apa ni, bahan-bahan dia tu, gelatin kalau buat daripada nabati, daripada tumbuh-tumbuhan, daripada sayur, daripada bahan-bahan tumbuhan, sesama masalah. Sebab tumbuhan ini tak payah sembelih. Tapi kalau gelatin hayawan, tepikan babi tu, terlalu jijik sangat. Kita ambil yang lembu dulu. Ambil daripada lembu. Lembu dibarak. Siapa sembelih? Lembu halal. Tapi kalau sembelih tidak ikut syar'i, bangkai. Bila jadi bangkai, halal ke haram? Tengok, dah timbul syubhat. Karena itulah bila timbul isu ni, isu dia panggil transformasi ataupun istihalah yang ditimbulkan dalam masyarakat baru-baru ni, bagi saya satu benda positif untuk kita belajar. Mungkin satu masa tuan-tuan di masjid kita ni boleh anjurkan seminar bagaimana memahami istihalah di dalam ubat-ubatan kita, di dalam makanan kita hari ini. Realiti berlaku sedemikian. Carilah ubat apa pun kecuali yang dibuat oleh orang Islam ataupun sebahagian daripada farmasi, dia tulis daripada bahan-bahan yang halal, selamat. Waktu anda pergi 2 tahun lepas lawatan ke negara China, anda jumpa dengan seorang pengusaha kilang gelatin halal, namanya Daud. Daud ni cerita dia punya buat kilang tu beratus juta Cina punya. Dia kata dia nak dapat tulang ni, habis slaughter rumah-rumah sembelih Islam umat Islam di China tu, dia book semua minta semua tulang-tulang tu dihantar ke situ. Belum cukup. Itu masalah dia. Kemudian saya tanya dia, nak hantar ke mana gelatin ni? Dia sebutlah untuk kegunaan umat Islam di negara dia dan negara-negara lain. Saya kata Malaysia, dia kata Malaysia small market, sebabnya orang Islam terlalu ramai di sini, pemerintahnya Islam, tapi kenapa tidak ada gelatin yang halal 100% yang memenuhi permintaan market pasaran di negara kita? Terduduk saya. Memang betul sungguh. Kita ni hebat, tempat sembelih banyak, tapi banyak lagi benda-benda syubhat yang berlaku tempat kita. Maka timbul satu isu di dalam fiqh Islam ini, dia panggil istihalah. Istihalah ni iaitulah proses transformasi pertukaran. Dalam kitab kita ada sebut tentang istihalah. Pertukaran benda tu total 100%. Kalau kita cari pula tak ada dah. Itu dia panggil istihalah. Mana kita contoh kita ambil daripada bahan lembu, lemak dia, kemudian kita proses, dah jadi satu gelatin. Kalau ambil gelatin, proses mula dengan kimia, nak cari lembu tak akan jumpa. Itu dia panggil istihalah. Benda yang dah bertukar 100% dia punya sifat dia dan jadian asal dia. Maka ketika itu timbullah dua pandangan ulama. Mazhab Syafi'i mengatakan walaupun istihalah, kalau benda tu benda najis, no, tak akan boleh terima. Tapi mazhab Hanafi dengan mazhab Maliki mengatakan kalau benda itulah berlaku proses transformasi 100%, maka benda itu harus diguna pakai. Bagi saya, ulama-ulama besar berbincang, dan majoriti ulama-ulama semasa yang membincang tentang benda-benda ini menerima pakai pandangan mazhab Hanafi dan Maliki, sebab dia kata ini masalah bala yang berlaku hari ini. Kalau kita tidak terima, berapa banyak ubat-ubat yang kita telan hari ini, semuanya daripada bahan-bahan hayawan yang tidak disembelih. Berat kata tak berat? Berat. Tetapi kalau kita terima istihalah, bermakna alhamdulillah kita mengatakan pandangan Islam itu luas. Dengan adanya mazhab Hanafi yang menerima ini, maka ulama-ulama Islam setelah menerima pakai isu ini, maka ubat-ubat yang kita makan itu di atas dasar darurah, di atas dasar keperluan, kita mengatakan harus, insya-Allah tidak ada benda najis dalam tubuh kita. Tak payah lagi cuci darah dan sebagainya, tak perlu lagi. Alhamdulillah. Tapi kalau setakat nak makan coklat ya, tak apalah. Kalau tak dapat syarikat ni, beratus syarikat lagi ada. Dan kalau tak makan coklat, siapa perekat berair liu sini kan, nak pergi masjid kenapa tak boleh zikir, tak makan coklat, macam mana agak-agak. Kalau siapa perekat tu, kita kata darurat bolehlah makan coklat. Ini keperluan. Jadi realiti. Kadang-kadang kita pakai kasut. Orang perempuan bawa beg 3 tahun dah bawa beg, tahun yang keempat baru perasan kulit BABI. Macam nak buat 4 tahun dah, beg pula beg kain telekung, beg solat. Apa nak buat ni? Berat dia. Nak samak 4 tahun, nak qada solat 4 tahun, bagi senang. Tapi kalau berlaku proses yang disebut tadi dengan istihalah yang diterima pakai tadi, kita mengatakan afallahu amma salaf, yang lepas-lepas tu minta Allah Taala ampunkan berdasarkan taklid pada pandangan-pandangan sebut. Yang lepas pada ni kita pastikan yang kita beli ni plastik, tak ada kulit apa-apa lagi, selamat sejahtera insya-Allah.
Itu bagi sana positifnya tajuk ini apabila masyarakat berbincang dan kita buka pandangan. Tapi kalau sempit, kita ni macam ulama besar bercakap, hentam orang tu, hentam orang ni, huru-hara dunia jawab dia. Ulama besar pun tak cakap, kita lebih besar daripada ulama. Sudah dunia nak kiamat ni terbalik habis dah. Pasal itulah tuan-tuan para jemaah sekalian, saya bila timbul isu ni, di antara benda yang saya rasa kenapa saya sentuh tajuk ni dalam bab syubhat ni, sebab orang duk perli main dalam telefon masuk ni baru ni ada gambar, mungkin tuan-tuan pun dapat juga gambar ni. Dia kata apa? Dia kata dia buat gambar babi duduk nyangging gini, duduk relax duduk. Dulu haram kini halal. Kata orang gila pun tak kata babi halal. Ada orang kata babi halal. Ini proses istihalah yang berlaku secara kimia dan diterima pakai oleh para ulama yang besar-besar di atas dasar tadi. Di atas dasar banyak makanan-makanan kita yang masuk melalui benda-benda yang sedemikian. Tuan-tuan terimalah realiti yang berlaku. Kalau masalah syubhat ini memang benda ni syubhat. Kalau kita mampu tak makan ubat-ubat yang kita tak pastikan benda tu halal dengan haram, tinggalkan, itu lebih baik. Dak ma yaribuka ila ma la yaribuk. Nabi kita bagi tahu, tinggalkanlah yang meragukan, ambil yang tak ragu. Maka kita letak di antara dua persimpangan. Satu dalam bab hukum fiqh harus, satu lagi dalam bab hukum dhamir yang disebut dengan nama wara', maka tinggalkanlah semua benda yang meragukan, tapi jangan sampai peringkat was-was. Ayo peringkat was-was berat juga. Pergi supermarket 3 jam tak habis lagi. Habis benda dia cek belakang. Satu-satu, air ni buat daripada mana? Oh, berat. Ambil yang lain pula. Ni mari daripada mana? Apa dia punya isikan? Oh, Allah Akbar. Isteri dia tunggu 3 jam tak balik lagi. Nak pergi beli benda kecil ya, tapi duduk jadi pemeriksa dia tu. Lebih daripada apa ni pegawai halal haram jakim pula dah dia. Duduk cek di supermarket lah. Itu dipanggil peringkat was-was. Kita tak boleh sampai peringkat was-was, tapi wara' itu penting sebab kita tinggalkan benda yang meragukan kita. Para jemaah sekalian, sebagai penutup, yang penting bagi kita, saya dah sebut awal tadi, halalnya jelas, haramnya jelas. Yang haram tu bukan makan saja, bukan minum saja, perkataan masuk, perbuatan masuk, kerja buat kita masuk. Hari ini isu besar yang melanda sebahagian besar negara umat Islam hari ini, isu apa? Isu rasuah. Rasuah yang paling berat. Berapa ramai orang mari ustaz, dia kata tolonglah luluskan rasuah saya ni. Dia suruh saya luluskan rasuah dia. Kata lagu mana pula, bunyi rasuah tu saya takut dah, macam nak luluskan. Dia apa cerita? Dia dapat projek 5 juta buat benda sekian-sekian. Kalau saya tak bayar 200,000 kepada fulan bin fulan, hamba Allah Ta'ala yang hebat ini, dikatakan setiap tahun pergi umrah ni, pegawai hak minta 200,000 ni pergi umrah setiap tahun. Kalau saya tak bayar, tenda saya tak dapat. Macam mana fatwa ustaz? Kita nak kata apa tuan-tuan? Nak kata jangan ambil, jangan bayar, habislah kawan tu punya projek. Nak kata bayar bermakna dia menyuburkan rasuah dalam negara. Maka kerana itu saya kata, tuan, saya tak mampu nak jawab di sini. Tuan tulis suratlah kepada majlis fatwa mana-mana negeri, biar mereka bersidang mengeluarkan pandangan yang tersebut. Macam mana kita nak buat? Cuma ulama mengatakan, kalaulah barang kita dicuri, contohnya benda-benda lah apa-apa saja dicuri, dan nak dapat balik barang kita tu terpaksa kena rasuah. Kena rasuah pada orang yang mencuri ke, ataupun orang-orang gedabel mana-mana ke yang boleh dia panggil rasuah, bayar balik. Maka ketika itu dibenarkan sebab memang hak kita. Cuma kita dirampas oleh orang, dia panggil masalah tu zafar, barang-barang kita. Tak macam mana kita nak ambil barang kita tu, pasal kena rasuah. Ketika itu dibenarkan oleh syarak. Panjanglah isu ni, saya tak mampu ya tuan-tuan. Tadi saya kumpulkan 10 masalah besar yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Kaifat Takhallus Minal Malil Haram. Tapi saya duk fikir kalau saya masuk 10 tajuk ini 2 jam lagi baru keluar. Jadi oleh kerana benda ni masa tidak mencukup, kata orang memadailah isyarat-isyarat yang kecil ada ini. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi ada sebahagian daripada kitab yang sebut tadi, dan juga ni hari ni orang dah sibuk tentang kenapa, soal kenapa ni ada masalah. Kenapa